Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasir Haris Motovlog. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Untuk video kali ni aku nak share dengan korang sedikit info yang mungkin macam introduction lah kepada kelas-kelas yang ada dalam kejohanan MotoGP. Tapi tolak Moto E, sebab Moto E ni kalau nak cerita dia aku boleh buat satu episod lain. Okey, untuk menjadikan video ni sesimpel yang boleh, aku akan cuba untuk elakkan bercerita tentang benda yang lepas-lepas ataupun sejarah lah. Kalau ada sebut juga tu, sekali lalu je. Sebab aku nak fokus kepada apa yang ada sekarang, iaitu pada tahun 2020 dengan memfokus hanya kepada jentera. So tanpa buang masa, jom. Okey, sebelum aku start video ni, sekejap je iklan sikit. Kepada sesiapa yang berminat untuk mendapatkan official merchandise Nasir Haris edisi 2020, korang boleh buat pembelian dekat Shopee. Finally. Link ada dekat description. Ada sticker pack limited edition yang macam ni. Dalam sticker pack ni ada banyak lah stiker, lebih 10 stiker. Lawa ni kalau tampal kat motor. Kemudian kita ada key tag macam ni, warna merah dengan warna hitam. Dan last kali kita ada neck tube yang aku pakai ni. Boleh guna untuk tutup muka dan boleh juga guna untuk tutup kepala yang masa nak pakai helmet tu. Neck tube ni kira multi purpose lah. Material yang kita pakai adalah microfiber antibakteria. So kalau korang berhajat untuk support channel ni supaya lebih banyak video akan dapat dihasilkan pada masa-masa akan datang, silalah dapatkan merchandise ni. Sementara stok masih ada. Okey, sambung balik kepada topik kita tadi. Kita mulakan cerita ni dengan melihat kepada aspek enjin dulu. Okey, bagi enjin Moto3, dia adalah single piston 250cc 4-stroke. Enjin ni adalah enjin jenis prototype yang dibangunkan oleh manufacturer yang mengambil bahagian. Manakala bagi kelas Moto2, enjin ni adalah 3 silinder 765cc 4-stroke yang dibekalkan oleh Triumph. Ini adalah enjin yang digunakan pada street bike Triumph, iaitu Triumph Street Triple RS, tapi dah ditune untuk perlumbaan. Maksudnya tak adalah sama 100%, ada perbezaan. Contohnya untuk road version, dia punya peak rev limit adalah 12,700 rpm, dan untuk Moto2 punya version, dia up sampai 14,000 rpm. Tapi still, enjin ni tak dikira sebagai enjin prototype. Ianya masih lagi dikira sebagai production based engine dengan beberapa tweaks. Okey, beralih kepada enjin dalam kelas MotoGP. Jentera-jentera MotoGP menggunakan enjin 4 silinder 1000cc 4-stroke, dan secara umumnya ada dua konfigurasi, iaitu V4 dan juga inline 4. Okey, sekarang kita beralih kepada horsepower dan juga top speed. Enjin bagi jentera Moto3 menghasilkan horsepower sekitar 60 horsepower dan mampu mencapai top speed di dalam lita melebihi 245 km sejam. Manakala bagi Moto2 pula, horsepower dia lebih kurang 140, tapi dalam lita dia boleh cecah sampai 300 km sejam. Gila, tak sampai 200 horsepower pun. Dan bagi kelas MotoGP, secara roughly jentera dia menghasilkan sekitar 300 horsepower. Kita tak tahu exact number, tapi lebih kurang tu lah. Dan top speed dalam lita tau, ni kira pendek je straight dia, lebih daripada 360 km sejam. Kalau kau panjangkan lagi sikit lita tu, macam dekat Jambatan Pulau Pinang ke kan, 400 km sejam tu celah gigi lah. Okey, kita beralih kepada chassis ataupun frame. Ketiga-tiga kategori menggunakan prototype chassis yang highly tuned for track, dan terdapat dua jenis frame yang paling popular, iaitu aluminium perimeter frame dan juga steel tubular frame ataupun trellis frame. Kalau nak cerita pasal chassis ni, yang paling menarik sekali dalam kelas Moto2 lah, sebab manufacturer yang terlibat tu kita macam jarang dengar. Contohnya Kalex, NTS, Speed Up, dan yang terbaru kita ada MV Agusta juga. Kalau korang tengok video aku sebelum ni, korang tahulah KTM tak ada dalam Moto2. Tim KTM ada, tapi motor KTM tak ada. Untuk Moto3, KTM dengan Husqvarna menggunakan trellis frame. Korang boleh nampak macam warna orange tu. Husqvarna pakai warna putih. Dan bagi Honda pula, diorang pakai aluminium frame yang kita panggil twin spar tu. Okey, tadi aku ada mention dalam Moto3 kita ada Honda, KTM dengan Husqvarna. Actually Husqvarna tu basically another KTM lah. Lebih pada marketing je sebenarnya, sebab KTM nak promote Husqvarna ni sebagai street bike juga. Selalu kan diorang keluarkan motor off-road, sekarang diorang nak cater market untuk motor street juga, macam Husqvarna Swap Pillion yang baru tu. Okey, kalau dalam Moto3, kalau korang nak senang tahu motor tu KTM atau Honda, untuk Honda korang tengok exhaust dia. Dia ada undertail exhaust, ada dua kat belakang tu. Kalau nak cam KTM pula senang je, tengok frame. Frame dia trellis yang angkuh. Okey, bagi jentera Moto2 pula, yang ni menarik. Dalam Moto2 kita ada Kalex, kita ada MV Agusta, kita ada NTS dan juga Speed Up. Kejap, kau tertinggal lagi satu ni bro. Mana ada, cukup lah tu 4. Habis ketam mana ketam? Ketam dah buat masak lemak bro. Macam aku cakap tadi, KTM tu bukan motor KTM, dia hanya tim KTM. Motor dia adalah chassis Kalex, enjin dia adalah Triumph, so
stiker je KTM. Untuk tahun lepas ya, memang KTM pakai chassis dia, tapi disebabkan underperform, kemudian memerlukan banyak masa untuk develop chassis baru, so diorang decide untuk tinggalkan projek tu. Sebenarnya lebih daripada 2/3 daripada rider-rider dalam kelas Moto2 yang pakai chassis Kalex. Diorang kata chassis Kalex ni macam kira yang terbaik lah dalam kelas Moto2. Sebabnya dia macam lebih mudah dan lebih besar peluang untuk diorang setting. Dan disebabkan front row riders kebanyakannya memang pakai Gentra Kalex, boleh jadi tayar yang dibekalkan oleh Dunlop tu akan di-develop specifically untuk diorang. Berdasarkan komen-komen daripada diorang, yelah top riders kot, mesti dapat lebih priority kan. Tambah pula sekarang ni ramai gila rider pakai Kalex, makin mudah lah untuk diorang untuk further improve chassis Kalex tu kan. Hafiz Syarin, pelumba kebanggaan kita tu, tahun ni pakai Gentra Speed Up, satu manufacturer daripada Itali yang tak kurang hebatnya, tapi mungkin kurang sikit lah daripada Kalex. Selain daripada tu, kita ada MV Agusta yang menggunakan trellis frame, yang kalau sebelum ni kita tengok KTM je yang pakai trellis frame ni kan. Dan last kali kita ada NTS daripada Jepun. Aku rasa kalau bagi sikit masa, NTS ni mungkin boleh tapau Kalex macam Moriwaki dulu. Okay, move on kepada MotoGP. MotoGP Constructors yang ada sekarang macam biasa korang tengok, ada Yamaha, Honda, Ducati, Suzuki, Aprilia dan juga KTM. Sekarang ni kalau korang tengok dari segi frame, aku rasa boleh katakan semua pakai perimeter frame. Macam apa yang aku mention dalam video sebelum ni, dulu Ducati adalah pakai trellis frame. Lepas tu Rossi punya pasal, diorang pakai aluminium frame. Yang terbaru, KTM pun beralih daripada steel trellis frame kepada yang aku pun tak tahu apa benda. Nampak macam perimeter frame, tapi steel material dia pakai adalah besi. Dan rupa dia memang tak macam trellis lah. Weh, boring dan technical betul lah kalau cerita pasal chassis lah apa benda ni kan. Jomlah kita dengar beza bunyi antara Gentra Moto3, Moto2 dan juga MotoGP. Gila kan bunyi. Bunyi diorang tu tak macam motor jalan langsung. Okey, sebenarnya kalau kita nak sembang pasal bunyi saja pun, kita dah boleh buat satu video khas baru. Tapi secara umumnya, secara kasarnya, Moto3 tu bunyi single lah. Moto2 pula bunyi engine triple, Triumph. Dan MotoGP tu adalah bunyi V4, ada Big Bang, ada Screamer. Even inline 4 pun tak bunyi macam inline 4. Kalau inline 4 Suzuki tu, masih tanya-tanya. Sebab bunyi dia tak macam Gixxer. Kenapa diorang buat macam tu? Yang tu mungkin aku akan kupas dalam video akan datang. Mungkin aku akan buat satu video yang tajuk dia lebih kurang macam inline 4 versus V4 untuk enjin MotoGP. Okey, last dari segi tayar. Untuk Moto3 dan Moto2, satu-satunya pembekal tayar adalah daripada Dunlop. Manakala untuk MotoGP pula,
satu-satunya pembekal adalah Michelin. Okeylah, setakat ni je dulu. Sorry lah, seminggu dua ni memang busy sikit kerja, tak dapat nak konsisten upload video. Aku harap dengan adanya video ni korang dapat sedikit sebanyak idea apa beza jentera bagi setiap kategori dalam kelas-kelas dalam kejohanan MotoGP ni. So seperti biasa, jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.